Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jamaah yang mendapat kelebihan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana berada di saat-saat yang paling bahagia, dan bila Allah mengejutkan kita dan membangunkan kita di saat-saat yang paling penting ini, maka berarti Allah memudahkan kita urusan kita untuk kita mendapat rahmatnya, insya-Allah. Jadi semoga dengan saat waktu detik-detik yang singkat ini sebelum matahari terbit, kita berada dalam selepas fardu dan di saat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu yang sentiasa dihadiri oleh para malaikat yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu package yang satu lagi selepas solat subuh, iaitu kita berada dalam majlis ilmu dan majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelebihannya adalah kelebihan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita cari adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang subuh ini saya dalam jadual saya dulu ada mengajar tentang sirah. Jadi saya ingat waktu pagi-pagi ini nak sirah macam agak susah, agak macam berat sikit. Maka saya cuba nak uraikan doa-doa yang penting yang sepatutnya kita pelajari dan patut kita hafal dan kita ingat dan kita memahami maksud-maksud doa ini. Jadi kita dalam keadaan mencari kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kumpulkan amalan-amalan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki umur ni adalah just number saja, kan? Kalau setakat umur 70-90 tu dibanding dengan kehidupan di akhirat, apa yang kita dapat hanya sedikit saja sebenarnya. Tapi oleh kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah ganjarannya. Jadi kita lihat ada orang kebanyakan umur dia sedikit saja, tapi waktu tempoh berada dalam kubur tu lama, kan? Umur 60 tahun, 70 tahun, tapi duduk dalam kubur menunggu hari kiamat mungkin 100-200 tahun macam umat-umat dahulu. Jadi situ kehidupan tu berada, kan? Bagaimana kita nak menghadapi keadaan itu? Contohnya kalau selepas dua generasi, 3 generasi, kita tak akan ingat lagi dah. Kita ingat ayah dan atuk-atuk ayah, terus tak teringat lagi dah macam bagaimana kedudukan mereka meninggal dunia dah lama dah. Jadi kita pun anggap macam tu jugalah. Bagaimana kita nak menghadapi suasana barzakh itu, sewaktu kita mempunyai modal untuk kita beramal di dunia ini adalah waktu kehidupan. Pagi ini di saya pada pagi ini, semalam kita dah dengar Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ambali tentang istighfar. Jadi saya pada pagi ini nak huraikan lagi tentang maksud istighfar itu sendiri dan sayyidul istighfar. Jadi sayyidul istighfar ni penghulu segala istighfar. Jadi Allah yang menciptakan manusia ini, Allah tahu bagaimana kelemahan-kelemahannya dan bagaimana umat ini akan melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'una tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang sentiasa memohon kemaafan atau bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah sediakan, Allah dah bagi tahu dah kehidupan dunia ini. Allah beritahu dah siapa musuh kita sebenarnya. Allah beritahu dah musuh kita syaitan. Musuh kita syaitan. Syaitan itu lah al-ghiyana. Syaitan itu akan sentiasa akan menggoda kita. Maka Allah kata, Nabi ibadi, wahai hamba-Ku, dengarlah, Anni adalah ghafur rahim. Aku ni adalah sangat memberi keampunan kepada kamu. Ar-Rahim lagi sangat mengasihani. Jadi Allah sangat mengampuni
Dan tapi syaitan itu cuba untuk supaya kita tidak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan keampunan Allah itu mudah. Tetapi oleh kerana di was-was ataupun digoda oleh syaitan itu supaya kita tidak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan mengampunkan selagi tidak syirik. Tapi di situ kita kata timbul pertembungan di antara itu. Maka syaitan akan berkata, minta ampun pun belum tentu Allah ampunkan dosa kau. Tunggu-tunggulah nanti. Jadi orang menengah-nengahkan satu dosa itu adalah satu dosa, kan? Sebab itu orang yang melakukan dosa itu, dia sepatutnya dia mohon ampun dengan segera. Okey, hasil doa ini saya masukkan dalam grup surau. InsyaAllah boleh tengok dalam tu terus, tak payah pakai paper. Okey, saya masuk terusnya. Kalau nak masuk bahala pun masuk seluruh macam tu, yang senang kan. Boleh buka dalam jamaah surau. Orang muslimah tak ada surau. Ada 3 muka surat saja dalam jamaah surau. Saya dah masuk situ tentang Sayyidul Istighfar dan doa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah supaya ajarkan dia satu doa yang dia boleh, satu doa yang spesial daripada Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, la ilaha illallah. Satu perkataan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa kata, itu saja ke? Tak ada ke doa yang lain yang lebih, yang macam panjang ke macam mana ke, ataupun yang spesial yang supaya dapat dipahami? Maka Allah kata, sesungguhnya perkataan la ilaha illallah ini, kalau kita dibandingkan dengan 7 langit di antara langit itu, satu langit di antara satu langit itu 500,000 tahun perjalanan, dan sampai 7 lapis langit itu dikirakan, dan 7 lapis bumi itu kalau dibandingkan dengan timbangan berat la ilaha illallah ni, nasihat lebih berat lagi la ilaha illallah, kan? Itu nilai. Tetapi bagaimana sebutan la ilaha illallah itu yang keluar daripada mulut dan terasa dalam hati dan mengubah dengan segala amalan kita, segala perbuatan kita. Sebab itu kita sentiasa di-repeat, diulang-ulang balik. Macam kita at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Daripada situ bersaksi bahawa setiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita akan merasakan apa yang dibawa oleh Allah, apa yang diajar dalam Al-Quran. Semua itu kita akan merasakan, oh ya Allah, aku sangat patuh padamu ya Allah, segala peraturannya. Sebab itu orang yang solat, orang yang melakukan amalan, dia akan berubah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu bersurat Allah. Jadi dekat situ dua, pada Allah, pada Nabi Muhammad itu akan diperbarui tentang pengakuan itu. Jadi sebab itu kita dalam segala hal kita upgradekan sikit, kita mesti mengetahui setiap makna, setiap perkataan yang kita ucapkan dalam Al-Quran. Macam kita bercakap tapi kita tak tahu maksud dia. Jadi orang cakap apa dia tak faham maksud dia. Jadi Allah memohon kepada kita supaya kita beristighfar, kan? Kita dah belajar semalam daripada ustaz tentang istighfar ini, kan? Istighfar ni melayakkan kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Sebab manusia ini akan melakukan dosa, kan? Tidak ada orang yang akan melakukan dosa besar, dosa kecil. Tetapi bukan satu aib melakukan satu dosa, tapi satu aib bila satu perkara yang teruk, apabila dia melakukan satu perkara tapi dia tak mengaku apa yang dia lakukan itu. Itu yang paling teruk sekali. Dia tak itu, macam orang yang melakukan kesalahan tapi dia kata kesalahan itu pula dia menganggapkan satu benda yang betul pula. Itu lagi salah, kan? Ada terdapat satu hadis, maksudnya Allah
Bukan Allah suka kepada orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keampunan. Dan Allah lebih suka, lebih gembira menerima hamba-Nya yang kembali kepadanya lebih daripada seorang yang, adalah satu contoh yang mengatakan seorang yang hilang barangan di padang pasir, tiba-tiba dia tertidur dan dia bangun, dia dah rasa tak ada harapan lagi dah nak jumpa barangan yang di padang pasir. Sebab dalam pasir tu, daripada pasir tu dia mengharapkan bekalan yang dibawa. Tetapi bila dia tidur, dia sedar balik, dia tengok barang yang dia hilang tu kembali balik, maka dia akan rasa gembira sangat gembira. Maka Allah sangat gembira sangat bila hamba-Nya kembali kepadanya. Jadi sebab itu perkataan-perkataan yang ringkas, jadi kita kena memahami. Contoh kata, oh ada kematian, oh mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Apa makna inna lillahi wa raji'un? Kalau kita rasa faham inna lillahi wa inna raji'un, kita rasa macam ketahan. Nak sebut, oh dia mati dan aku pun akan mati macam tu juga. Aku akan masuk dalam kubur macam tu juga. Oh, aku akan disolatkan macam tu juga, akan dimandi macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kami milik Allah dan kita akan kembali juga. Jadi macam kat situ kita rasa macam sangat-sangat perkataan sangat yang sangat memberi makna kepada kita. Okay, kita pergi kepada Sayyidul Istighfar yang saya kumpulkan, saya ambil kat sini daripada hadis. Kita nak tengok maksud dalam tu dan kita cubalah hafal. Mungkin kita boleh ambil hafal dalam 1 jam, insya-Allah boleh hafal hari ni. Ada yang dah hafal, alhamdulillah. Tapi tak susah sangat buat doa ni. Pernah dulu imam dah tulis dalam ni kan. Saya pun ada cari tengok ada lagi tulisan khat. Khat cantik imam tu. Lama dah saya ingat, berapa tahun dah. Jadi Al-Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi yang namakan Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Mana daripada istighfar tu banyak kan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan yang penting istighfar tu. Tapi daripada semua istighfar tu, ini adalah penghulu. Kita kena hafal. Kita kena hafal benda ni sebab kita nak menghayati, kita nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni sesiapa yang baca waktu pagi, mana macam sekarang ni 3 kali, mungkinan dengan keadaan yakin bahawasanya dengan maksud yang ada, dengan apa maksud yang ada ni, maka dia akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada api neraka sehingga waktu petang. Sekiranya dia mati dalam tempoh itu, min ahli jannah. Kita nak daripada ahli jannah. Perkataan berapa minit, sampai 1 minit saja, dengan kita memahaminya, maka Allah jaminkan kan daripada ahli jannah. Dan sesiapa juga yang mengatakan, mengucapkan waktu petang, mungkin waktu selepas daripada waktu asar dan sampai waktu pagi, maka dia bila mati dalam tu, maka dia berada dalam ahli syurga. Maksudnya barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di waktu siang hari, serta yakin dengannya, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Ya Allah, besarnya kemudahannya. Tapi nak ucap tu macam mana? Mula tak kita nak gerakkan nak ucap tu. Dan istighfar ni bukan sekali ya astagfirullahalazim dah cukup. Tak, dia melazimi. Maknanya istiqamah, sentiasa konsisten dalam sentiasa berdoa istighfar. Dan dia masa yakin, menghayati dalam hati dia tu tentang terasa, disebut tu terasa. Dan barang siapa yang mengucapkan di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Maka baca 6 kali cukuplah. Okey, kita tengok maksud dia. Saya ada dalam tu ada 3 doa-doa. InsyaAllah kita dapat bacakan dan hafalkan 4, kita dapat amalkan 4 doa ni, dan setelah kita faham maksud dia, kita akan terasa macam kehebatan doa ni dan kelebihan-kelebihannya. Okey, pertama maksud dia, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sesungguhnya
Engkau Tuhanku. Jadi bila kita mengaku bahasa Allah ni sebagai Tuhan, habis dah. Sifat tauhid rububiyah yang mengaku bahasa Allah itu sebagai Tuhan cukup. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. Dan bila kita kata Allah, menganggapkan Allah ni sebagai Tuhan, sebagai yang memberi segala-galanya, maka di situ adalah akidah kita dah. Akidah kita. Sebab bila seseorang itu tak mengaku Allah sebagai Tuhan, Masya Allah, itulah syirik, murtad dan sebagainya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta. Kita kata tak ada siapa yang paling saya sayangkan melainkan kamu. Maknanya dia nafikan dulu untuk meletakkan situ. Saya tak pernah pergi mana-mana, melainkan di situ saja. Maksudnya nak streskan, nak tekankan kepada tempat itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, melainkan engkau ya Allah. Sebab itu Zunnun Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan Hud tu, maka dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa sesiapa yang membaca doa ini, dia saya akan dihilangkan daripada segala kesulitan, daripada segala kegelapan-kegelapannya. Senang saja. La ilaha illa anta, sama juga. Tiada Tuhan yang aku sembah. La ilaha illa anta subhanaka inni, tasbih. Subhanaka inni, sesungguhnya aku ini kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minaz zalimin ini maknanya iktiraf, mengaku, accept, terima bahawasanya dia daripada keadaan kezaliman, yang melakukan kesalahan. Kezalim itu kan mengaku daripada kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, sekiranya Allah tidak mengampuni aku, lanakunanna minal khasirin, kita masuk dalam golongan orang yang rugi. Lalu gini, kalau rugi dunia macam mana? Allah umpamakan supaya rugi, untung rugi. Kehidupan ini dua saja, untung rugi. Tak ada. Kalau orang niaga, tahulah untung macam mana, rugi macam mana. Lebih baik sekarang ada untung, ada rugi. Kalau rugi di akhirat, Masya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebab itu kita doa-doa ini kita kena perbanyakkan, pelbagaikan. Jadi tak boleh kita terhad doa kita, kita hanya menadah saja, kita tak mempelajari diri sendiri, tak apalah, follow saja. Tak, kita kena baca doa-doa ni bila-bila masa, bukan waktu pagi saja, bukan selepas petang saja. Kita baca sentiasa. La ilaha illa anta. Kita lihat bahasa Nabi Yunus alaihissalam ini, maka setelah dibaca doa ini, maka mereka akan dengar itu perkataan ma'ruf. Nabi Yunus sentiasa ada doa-doa ini ma'ruf daripada hamba yang dah biasa dengar, daripada orang yang biasa dengar, tapi di tempat yang tak pernah dengar. Sebenarnya bukan dalam perut ikan kan, biasa, tapi di tempat yang lain pula. Maka bila kalau dalam satu ayat, kalaulah dia tidak bertasbih, nasanya dia akan berada dalam perut ibu sampai hari kiamat. Berbeza dengan Fir'aun. Waktu dia nak tenggelam di laut tu, dia cuba nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan yang tak pernah biasa didengar daripada hamba yang derhaka, maka kat situlah Allah tak terima daripada taubat dilakukan oleh Fir'aun itu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah illa anta. Khalaqtani, kita kata khalaqtani, sesungguhnya khalaqtani, jadi Allah, engkau lah yang menjadikan, Allah yang menjadikan semua. Allah menjadikan samawat, langit dan bumi dan segala ada yang ada di bumi ini, termasuklah khalaqtani. Allah menjadikan aku ini, Allah menjadikan kita semua ini. Bila Allah menjadikan kita ini, maka kita kata wa ana abduka, dan kita ini adalah hamba dia. Abdullah, kita ni ubudiyah, hamba. Iyyaka na'budu, hanya engkau saja kami sembah. Iyyaka na'budu ni mana? Kita menghamdikan, kita follow, kita ikut apa yang Allah suruh sebagai hamba Allah. Dalam konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ana abduka, kita mengaku bahasanya kita adalah hamba Allah. Dalam doa
kebanyakan doanya pertama kali dia intro dulu. Dia intro dulu atau memperkenalkan diri. Orang panggil merayu-rayu lagi, mencerita keadaan sebenarnya, dan akhir sekali barulah dia meminta satu benda. Bukan pergi, ya Allah ampunkan dosa aku. Tak, kan? Dia mengatakan, ya Allah, Dia Tuhan yang semua mereka kau khalaqtani, kau ciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu, wa ana ala ahdika. Jadi title yang paling mulia sekali lah title ubudiyah, title hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada hamba pada harta, hamba kepada pangkat, hamba kepada jawatan, tapi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat semua ganjarannya. Boleh hafal sebab kita potong-potong. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Boleh kita apa senang je, tak payah. Tapi memang akan confuse pun tak apalah, sebab kita akan, bila kita sentiasa baca, dia akan jadi macam akan familiar dengan wording perkataan-perkataan tu. Wa ana ala ahdika, wa ana ni kita lah, dan aku dalam perjanjiannya. Maka kita mengaku bahawa kita dalam perjanjiannya. Sewaktu kita diciptakan dulu dalam sulbi, dalam roh tu, kita kata alastu birabbikum, qalu bala, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka kita dah, Allah kita tu dah mengaku dalam perjanjian itu, qalu bala. Mana perjanjian tu maknanya perjanjian fitrah yang mengaku bahasanya Allah adalah sebagai Tuhan. Wa wa'dika, dan perjanjian-perjanjian lain yang kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, mastata'tu, setakat kemampuan kita akan mengikuti apa yang digariskan oleh Allah. Ikrar padamu yang akan melaksanakan dengan segala kemampuan. Kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syahadah dan sebagainya. Kita akan mastata'tu, maknanya bukan kata saya tak mampu semayang, tak. Itu perkara yang kelebihan-kelebihan kita akan berusaha untuk melaksanakan segala perjanjian, segala perintah-perintah itu dengan sebaik mungkin. Dari situ dia intro. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dekat sini dah kita mengaku dah. A'udzu, aku berlindung dengan kamu ya Allah, min syarri ma sana'tu, daripada perkara yang jahat yang aku lakukan. Sebab apa kita berlindung? Sebab kita takut dengan azab, seksaan daripada kejahatan yang kita lakukan itu. Bila kejahatan yang dilakukan itu, kalaulah tidak ditaubat, tidak diminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak untuk dihukum ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa. Tetapi kalaulah dosa itu didelete ataupun dihapuskan, maka tidak ada apa langsung. Kaman at-taibu, orang yang bertaubat, tidak ada apa-apa kesan, sebab dia ditutup. Ada ditutup sebelah, maka tak ada lagi dosa-dosa itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, apa yang telah aku lakukan daripada kejahatan-kejahatan. Mungkin kejahatan kita rasa macam tak ada rasa kejahatan, tapi sebenarnya ada kesalahan yang kita tidak ketahui ataupun kejahatan-kejahatan lain. Maka kita berlindung daripada siksaan hukuman itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, yang telah kita lakukan. Abu ulaka, aku mengakui kepadamu ya Allah, bi ni'matika alayya, dengan dan aku berlindung padamu daripada kejahatan yang telah aku lakukan, dan aku mengakui dosaku. Abu ulaka, aku mengakui, dan kamu binikmatika alayya, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Dan kita mengakui nikmat. Ada orang yang tak mengaku nikmat yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Dan sekiranya kamu menghitung nikmat Allah tu, takkan pasti kamu akan dapat menghitungnya, kan? Ada orang tak boleh, kan, nak pegang gelas pun tak boleh, kan? Jadi nikmat yang Allah bagi kepada kita, di antara nikmat kita yang dapat ialah nikmat keimanan, dan nikmat kita boleh datang ke surau, berada dalam majlis ilmu, nikmat yang kita dapat solat subuh dan solat 2 rakaat sebelum subuh. Itu satu nikmat yang besar, yang anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Tapi itu adalah di sisi Allah, Allah akan menghitungnya dan menilainya. Iktiraf dengan nikmat-nikmat yang boleh, nikmat kesihatan, segala-gala nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur akan tambah, la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu mengingkari nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah teruk, kan? Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kan? Itu ayat-ayat Quran menceritakan bagaimana sekiranya kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah lagi pahala, tambah lagi kesehatan, tambah lagi peluang-peluang untuk melakukan kebaikan. Tetapi jika kamu ingkar, kamu tidak mensyukuri, membalas balik nikmat-nikmat Allah, inna azabi, sesungguhnya azabku inilah sangat syadid, sangat keras, sangat kuat. Kita dah mengaku bahasa nikmat Allah, wa abu laka bizambi, dan aku mengakui dengan kamu bizambi, dengan kesalahan. Zam ini satu dosa yang kita lakukan, dan sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada kita sengaja ataupun kita tak sedar, itu adalah satu dosa. Wa abu laka bizambi. Maka bila kita mengaku dengan dosa kita, faghfirli, maka apa yang kita minta ialah faghfirli, maka ampunilah. Faghfirli, maka ampunilah daripada tadi dia dah minta bahawa tiada Tuhan yang disembah. Kita mengaku bahasanya kesalahan yang kita lakukan, kita mengakui nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, maka kita mengaku dosanya, maka apa yang kita nak? Faghfirli, maka ampunilah aku. Sebab apa? Fa innahu la yaghfiru dzunub, sesungguhnya tidak ada siapa yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa yang saya telah lakukan, yang saya telah buat kesalahan itu. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah. Maka kita rasa macam, ya Allah, terasa menyebut dosa-dosa, kesilapan yang kita telah lakukan. Mungkin kita tak ingat lagi dah, tapi Allah tidak akan lupa apa yang kita pernah lakukan. Itu adalah doa Sayyidul Istighfar yang kita boleh hafal dan tahu maknanya. Kita boleh, insyaAllah, ya, dapat hafalkan doa-doa ini, insyaAllah. Dan bukanlah susah sangat pun, kata wording dia itu susah. Okay, seterusnya saya nak tambah lagi satu doa yang kat sini. Satu hari, doa yang kedua ini, satu hari Abu Bakar berjumpa dengan Rasulullah SAW, bapa mertua Rasulullah dan sahabat lagi, kan? Abu Bakar ni adalah sahabat, dan sebab itu ada orang yang mempertikaikan Abu Bakar, Abu Bakar selepas Rasulullah SAW. Ini adalah satu ajaran yang sangat-sangat teruk lah, kan? Kita tak boleh terima. Sebab kalaulah dalam Islam itu ditolak Abu Bakar, ditolak Abu Hurairah, maka tak tinggal apa-apa dalam agama, kan? Tujuan dia macam tu. Dia nak runtuhkan satu agama itu, dia bukan runtuh semua, dia runtuhkan rangkaian-rangkaian dia, kan? Rangkaian-rangkaian itu, maka bila dah Abu Bakar bersama dengan Rasulullah selama 23 tahun itu tak diterima oleh suatu kumpulan, maka apa ada lagi pada Islam? Maka Abu Bakar minta kepada Rasulullah, ajarlah aku supaya aku dapat doa, aku dapat baca dalam salat.
Maka Rasulullah ajar, kul, katakanlah Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa kita baca sebelum kita beri salam, kan? Allahumma inni zalamtu nafsi. Ada juga ada perkataan Rabbana zalamna anfusana. Sini pun ada zalamna juga. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diri dengan kezaliman yang banyak dan tidak dan yang tak dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Dari itu ampunkanlah bagiku dengan keampunan dari sisimu. Kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kan? Bila kita baca doa ni, kita akan rasa, ya Allah, ampunkanlah segala dosa. Terasa macam apa yang kita baca ni secara umum kita ingat supaya Allah mengampunkan dosa kita. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan itu pun dah cukup, tidak perlu kita mengetahui satu-satu lah. Kalau satu tiap perkataan kita tahu lah lagi baik. Satu doa lagi yang kita selalu dengar musim-musim pandemik ini, doa ni sangat penting juga, doa pelindung. Ada 4 perkara yang kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku melindung denganmu daripada menanggung bala yang berat. Bala yang berat, yang sangat-sangat berat. Daripada bala dan ujian ini yang sangat berat. Wadar kesyaqa, dan satu sangat sengsara, satu perkara yang sangat sengsara yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada siksaan, daripada bala ni sangat-sangat berat sampai yang menghancurkanlah yang kita terima daripada perkara-perkara itu. Kita minta berlindung daripada ni lah. Wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Takdir yang buruk ni semua takdir yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah baik, kita kena terima. Tapi takdir buruk ni maknanya satu perkara yang berlaku juga pada kita. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyarri ma qadait, dalam kunut yang kita baca. Maksudnya daripada satu takdir yang diujikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak takdir itu akhirnya ada hikmah menjadikan kebaikan kepada kita. Walaupun kita tengok takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tapi kita nak takdir itu datang daripada ada kebaikan yang ada kepada kita. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kebaikan itu daripada Allah. Kejahatan itu hasil daripada usaha kita sendiri. Wasamatatil ada, dan daripada terhadap musuh. Dan kita takdir buruk dan merasa selesa terhadap musuh-musuh. Dan kita rasa macam berkaitan dengan musuh. Ada 5 minit ya. Jadi doa ni pun juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jauh daripada bala, jauh daripada ketuan yang tak elok, dan daripada dibelenggungi oleh musuh-musuh Islam itu sendiri. Dan doa yang terakhir adalah yang ini kita pun selalu dengar doa ni. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kehilangan nikmat. Kehilangan nikmat yang kita kecapi sekarang ni, nikmat kesihatan, nikmat harta dan segala nikmat-nikmat ni kita minta hilang. Mana hilang nikmat ni tak ada langsung. Nikmat tu hilang tak ada ganti lagi dah. Itu kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi benda-benda macam ni akan berlaku juga, kan? Macam kita kata orang Islam, ada orang Islam, peperangan dalam Islam ni Rasulullah berdoa, tapi ada peperangan yang orang Islam menang, tapi ada peperangan orang Islam kalah. Jadi kalau lah kata semua Islam tu menang, tiap kali doa kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus dapat, maka orang akan ikut semua lah. Tapi itu adalah cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang beriman tapi tidak dapat kesenangan. Itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Min zawali nikmatik, daripada hilang segala nikmat-nikmat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tahawwal afiat, dan kehilangan daripada nikmat berubah kesihatan. Wa tahawwal afiat, berubah kesihatan kita daripada sehat pada sakit. Mana kita minta tahawul ni bertukar daripada keselesaan kepada tak selesa. Kita nak nikmat yang sentiasa berkekalan. Wa fujahati nikmatik, iaitu
kecelakaan yang tiba-tiba, secara tiba-tiba datang satu perkara yang tidak diingini berlaku kepada kita secara yang tiba-tiba, yang kita tidak menjangkakan perkara itu. Wajami isafatik, dan kita minta kepada Allah daripada kesemua kemurkaan Allah, kemurkaan. Dan bila Allah murka ni masalah kan, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemurkaan, baik kemurkaan kehidupan di dunia, apatah lagi kemurkaan kehidupan di akhirat nanti. Dunia ni Allah dah murka. Allah murka ni maknanya seorang ini berada dalam melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik, daripada segala kemurkaan Allah. Jadi ada perkara-perkara yang bila kita lakukan itu mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya seorang yang meninggalkan solat, seorang yang membuat satu perkara yang dosa-dosa besar. Sehingga dosa-dosa kecil pun kalau dia menghina ataupun sentiasa mempersendakan agama Islam, tidak membuat perkara-perkara menghina Al-Quran dan sebagainya, maka itu adalah menyebabkan seorang itu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tu sambungan. Saya tengok dalam internet juga ada, boleh juga kalau nak cari dalam tu doa-doa macam ni, ada dalam tulis type 100 doa Rasulullah. 100 doa Rasulullah akan keluar semua hadis-hadis yang tu bersama dengan terjemahan sekali. Ada semua belajar buat dan tulis tak di Google 100 doa Rasulullah akan keluar, dan kita boleh baca sendiri doa-doa ni dan bersama dengan maksud dan sekali. Jadi saya ulang balik, fokus saya ialah untuk Sayyidul Istighfar ini kita boleh hafalkan, mungkin kita boleh amalkan sewaktu lepas ni pagi ya, kita ulang balik semula. Boleh ikut dalam hati lah, baca perlahan kemudian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar padamu yang akan melaksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung padamu dari kejahatan apa yang telah aku lakukan, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni, dan kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi dari sini kita akan merintih mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai satu gambaran doa. Doa ini adalah satu gambaran yang memohon alih, di mana seorang merayu, ya Allah, tidak ada macam kita lah, kita nak minta pada seseorang tu, kita minta pinjam duit sebagai contohnya, ya Allah, tak ada lah siapa lah yang saya nak pergi minta, melainkan kamu saja yang kamu adalah kawan baik saya, maka saya dalam kesusahan, maka tolonglah saya sikit macam ni. Jadi merayu-rayu macam tu, maka Allah yang paling Arhamur Rahimin kepada hamba-hambanya akan mengampunkan dosanya, akan mengampunkan dosa-dosa hamba yang memohon kepadanya. Tapi hamba itu tidak memohon kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita pas semaya kita kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, lindungilah daripada segala api neraka. Sebab kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak mendatangkan hati untuk merasakan dia berdosa tu, itulah sebab merasakan diri berdosa itu adalah satu taubat, satu rasa dia bersalah. Ada orang dia tak rasa tak bersalah, dia tak buat amal ibadat, dia tak solat, dia tak rasa macam dia bersalah, dia dosa besar, itu dosa ringan-ringan saja kan. Maka itu adalah nak kepada ilmu yang kita perlu pelajari, perlu dengar kan. Bila kita perlu dengar, sentiasa dengar macam tu, maka hati kita akan bersinar, hati kita akan bergerak kan. Masa bila kita berzikir ni, kita doa ni, kita doa daripada lidah dan terus datang kepada hati dan terasa dalam otak kali kita berfikir Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Tuhan kami, la ilaha illa anta khalaqtani
faghfirli, maka ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Kau ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan kalau tak boleh yang itu, kita istighfar lagi lah, astagfirullahalazim, astagfirullah. Tapi kenapa kita tak perlu nak hafal perkara yang baik macam ni, yang boleh menjanjikan kita bahawa fil jannah. Maksud ayat tadi, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu siang, maka bila dia mati, meninggalkan pada hari itu sebelum waktu petang, waktu siang, serta yakin dengannya, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Begitu juga barang siapa yang mengucapkan di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Maka dua itu saja. Jadi kalau dah satu hari baca 6 kali, pagi dan petang, maka kita termasuk cover dalam doa-doa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini. Jadi kita sentiasalah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Aksar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Maka kita insan yang biasa ini dan sentiasa melakukan kesalahan dan kesilapan, maka sebaiknya kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi sempat melakukan salat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 3 kali, dan sentiasa melazimi istighfar. Dan setiap yang melazimi istighfar ini, Allah akan jadikan oleh Allah daripada segala kesulitan, kelepasan daripada segala kesulitan, dimurahkan segala rezeki dan diberikan daripada rezeki-rezeki yang tidak terhingga, insya-Allah. Jadi semoga saya dan juga dapat beramal dengan hadis ini. Semoga kita sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala keampunan. Lebih-lebih lagi kita berada dalam majlis ilmu ini, di akhir majlis ini mereka akan berkata, "Qumu, bangkitlah kamu, maghfurul lakum." Kerana keadaan kamu diampunkan segala dosa-dosanya. Dan tidak ada satu perkara yang paling indah, paling cantik, paling bertuah sekali sewaktu kita melangkahkan kaki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita memudahkan mulut kita untuk mengucapkan doa-doa dan istighfar ini, sehingga dengan itu doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dijauhi daripada segala ujian-ujian tadilah, ujian-ujian yang saya sebut tadi, mizawal, kehilangan segala nikmat-nikmatnya, termasuklah dihindarkan daripada segala ujian-ujian, termasuk ujian COVID-19, bala yang kita, wabak yang kita terima ini, termasuk dalam itu juga kita berlindung daripada perkara-perkara yang tidak diingini yang berlaku kepada kita, insya-Allah, khususnya kepada jemaah semua. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga, saya mohon kemaafan kesilapan yang saya ada berkata-kata yang tidak teratur dan sebagainya. Semoga kita dapat beramal dan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asna al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.